Yang pertama ialah Pakatan Rakyat bukanlah satu entiti yang berdaftar. Pakatan Rakyat adalah pakatan yang belum didaftar, jadi mereka tidak boleh menggunakan nama Pakatan Rakyat. Satu. Yang kedua, sebelum pilihan raya di hari yang ke-13, mereka telah bersama-sama menandatangani surat untuk bersetuju untuk menegakkan misi dan visi parti sendiri. Mereka telah bersetuju, mereka telah menandatangani, malahan dalam surat ni dia setebal 20 muka surat. Manifesto Pakatan Rakyat yang mengikut konsep negara berkebajikan PAS dan perjuangan adil untuk semua mengikut Perlembagaan Malaysia (DAP). PAS berhak memperjuangkan akidah dan konsep negara Islam secara sendiri. Saya nak ulang sekali lagi. PAS berhak memperjuangkan akidah dan konsep negara Islam secara sendiri. Apa makna yang tersirat dalam kenyataan ini? Ialah, kalau kita tengok kenyataan Datuk Seri Tuan Guru Hadi Awang, beliau menyuruh umat Islam untuk menyokong hukum Allah. Dia tidak menyuruh Barisan Nasional, dia tidak paksa DAP, dia tidak paksa gerakan MCA, tak ada. Dia cuma menyeru umat Islam untuk menyokong hukum Islam. Dia tidak kira lah daripada daripada mana. Bagi saya, Datuk Seri Hadi Awang, dia pegang kepada janji apa yang dituliskan di sini. PAS berhak memperjuangkan akidah dan konsep Islam secara sendiri. Bermakna Hadi Awang berjuang secara sendiri. Dia langsung tidak memanggil sesiapa. Dalam konteks parti menjemput UMNO ataupun menjemput parti-parti gerakan, tak. Dia langsung tidak menyebut parti-parti. Dia cuma menyebut umatku bersatulah menyokong hukum Allah. Itu yang nombor satu. Yang kedua, bila Lim Guan Eng kata Hadi Awang ni pengkhianat, cuba berbincang dengan parti lain, itu satu fitnah, penipuan yang satu. Bagi saya, pengkhianat ialah Lim Kit Siang. Lim Kit Siang adalah pengkhianat yang paling besar, sebab dia menjemput gerakan NCA, PKR untuk menubuhkan kerajaan baru dengan Perdana Menteri baru. So, Lim Kit Siang yang melanggar perjanjian Pakatan Rakyat, bukan Tuan Guru Hadi Awang. Okay? Ini konteks khianat dan siapa tidak sokong. Yang paling penting, saya nak beritahu di sini kepada semua, mungkin ramai yang tidak tahu, tujuan sebenar-benarnya DAP ditubuhkan. Misi utama DAP ditubuhkan ialah dengan misi untuk menghancurkan perpaduan Melayu, untuk melemahkan perpaduan Melayu, untuk mengkucar-kacirkan Melayu. Mereka harus melemahkan Melayu. Kalau Melayu lemah, adalah mudah untuk DAP menawan Melayu. Kalau mereka lemah, mudah untuk mereka untuk menawan Melayu. Dan juga, DAP adalah satu parti yang bersikap dendam. Mereka DAP ini adalah satu parti yang bersikap dendam. Mereka akan balas dendam jika mereka dipersoal ataupun jika kepimpinan mereka dipertikai. Bukti yang satu yang saya boleh tunjuk bermula daripada APU. Kalau ingat lagi, Angkatan Perpaduan Umat, APU. Semangat 46. Masa mereka menubuhkan Semangat 46 dengan PAS dan DAP,
berlaku sedikit pertikaian di antara Melayu dan Cina. Dan seorang daripada PAS bertanding di atas tiket DAP tahun 1991. Ini sejarah, itu tidak boleh lupakan sejarah. Di Don Prai, ahli PAS bertanding di atas tiket DAP. Dia menang di Don Prai dan berlaku satu insiden di mana isteri Hasan Malik, nama dia Hasan Malik, Don Prai Hasan Malik, nama dia Hasan Malik, isteri dia bunuh diri. 1991, isteri dia bunuh diri. Dan untuk makluman, bila aku gagal menawan masa tu tak ada Putrajaya, pusat pentadbiran, maka berlaku tuding-menuding jari. Dan PAS telah menuding jari kepada DAP puncanya. Dan dendam DAP ditunjukkan kepada adu tersebut. Hasan Malik ni, bila isteri dia bunuh diri, sebelum mayat isteri dia dikebumikan, Lim Kit Siang sepantas kilat menyiapkan satu surat letak jawatan mendesak dia untuk letak jawatan dengan segera sebab dia telah merosakkan nama baik parti atas alasan merosakkan nama baik parti, dan beliau didesak untuk letak jawatan. Dan selepas itu Karpal Singh pula bertanding di kerusi Don Prai. Boleh cek rekod. Ini satu, balas dendam. Yang kedua, balas dendam mereka terhadap Anwar Ibrahim. Dan selalu Anwar mencabar, Cina you cuba dapatkan undi Melayu, Cina you dapatkan undi Melayu. Dan dendam terpendam sekali lagi. Bagaimana mereka mendendami Anwar Ibrahim? Mereka mengungkit kes Dewan. Mereka desak Tun Mahathir untuk siasat Anwar Ibrahim di Parlimen. Ini pun terbukti. Kepakaran DAP adalah memusnahkan perpaduan umat. Anwar Ibrahim dan Mahathir bergaduh sebab dia PKR tertubuh sebab DAP. Melayu bergaduh sebab DAP. Dan hari ini PASMA muncul pun sebab DAP. Ini kenyataan. Ini kenyataan. Kalau kita fikir, kalau kita kita ambil kronologi bagaimana DAP ini membalas dendam terhadap Melayu, dia bukan nak balas dendam terhadap India. Sebab misi tujuan parti ini ditubuhkan adalah untuk Malaysia, for Malaysia. Dan misi mereka ialah untuk menghapuskan hak Bumiputera dan kuasa raja-raja Melayu. Ini telah disebut dalam perlembagaan parti. Dan kalau andai kata perpaduan Melayu 64% di Malaysia lemah, maka itu adalah mudah untuk mereka melaksanakan kerja-kerja menjahanamkan negara. Bagaimana mereka menipu? Katakan sekarang contoh, BAP kata kami tidak pernah bersetuju dengan Islam. Lakonan kamu menjadi Khalifah Umar di Pulau Pinang, apa itu? Menggelarkan diri Khalifah Umar. Saya akan perintah negeri mengikut akidah Islam. Pemimpin-pemimpin BAP siap berucap di pentas. Ngakomeng, menggunakan ayat-ayat suci. Apa modus operandi mereka menggunakan ayat-ayat suci? Untuk memberitahu Melayu yang lain, kami sokong Melayu. Dan lagi mudah untuk mereka untuk memberitahu Melayu ni, tengok kami cuba berjuang untuk Melayu, Melayu ni pula tak sokong saja. Maka itu muncullah PASMA. Jadi, dan itu isu Anwar Ibrahim. Dan yang paling mencabar DAP yang telah mengukir kemarahan DAP ialah sebenarnya isu hudud ni satu cadangan lah. Yang kedua,
percikan api dalam DAP dan PAS bermula. Selepas Tuan Guru Hadi Awang menjemput Azmin Ali masuk ke PAS, menjadi Menteri Besar, Wakil PAS Islam, ini telah memberikan satu kemarahan kepada DAP. Selepas kenyataan Tuan Guru menjemput Azmin Ali, beliau mencadangkan Azmin Ali di atas konteks PAS. Malam tu mesyuarat khas telah berlangsung. Kenapa mereka bantah PAS? Kalau Azmin Ali jadi wakil PAS, menjadi Menteri Besar di Selangor, banyak benda tidak akan terlaksana. Dan seperti yang kita tahu, Selangor ini dikuasai oleh DAP. Azmin Ali hanya boneka. Dan mereka takut. Dan malam tu mesyuarat hampir 5 jam sampai subuh. Bila Tuan Hadi Awang jemput Azmin Ali masuk ke PAS, jadilah Menteri Besar daripada PAS, telah mencetuskan satu renggangan. Dan kamu boleh cek tengok selepas tu dah statement, macam-macam statement. Bila PASMA bermula? Cuba cek balik. Ini betul, ini bukan. Cuba cek balik sejarah bagaimana PASMA ini bermula. Ini adalah agenda yang sulit.